jaringkan gol, dia juga mungkin boleh menggerakkan barisan serangan bagi pasukan Kelantan itu sendiri. Ya, apa yang saya lihat, Indra Putra walaupun beliau sudah dari segi umur beliau, beliau bukanlah seorang pemain muda lagi, tetapi ya, ini satu kedudukan serangan yang agak menarik. Apakah dijatuhkan? Itu yang dapat dilihat oleh Suami Mat Hassan, iaitu pengadil apabila pemain Ilioski yang berasal dari Yugoslavia ini dijatuhkan. Dua pemain mengapit pergerakan beliau dan kesalahan dilakukan oleh S. Kumaran, dan ini memberikan satu peluang yang cukup baik bagi pasukan Kelantan di minit-minit awal separuh masa yang pertama ini. Ya, satu peluang terbaik untuk pasukan Kelantan sekiranya mereka dapat menjaringkan gol dari percubaan ini. So tentu dapat beri satu moral booster kepada mereka. Kita tumpukan perhatian sekarang ini kepada sepakan percuma, jarak yang cukup selesa sebenarnya bagi pasukan Kelantan. Sementara itu pemain-pemain Pulau Pinang sekarang ini sudah pun bersiap sedia. Apakah Badri Razi yang akan mengambil sepakan ini, kerana sememangnya lah dia dianggap sebagai pakar dalam sepakan percuma. Jadi dia tentu ingin memenuhi harapan daripada penyokong-penyokong pasukan Kelantan. Badri, satu sepakan direct yang jadi itu dia gol. Apakah ini jaringan yang dinanti-nantikan oleh pasukan Kelantan, dan akhirnya mereka berhasil melalui sepakan percuma yang cukup mengelirukan yang dilakukan oleh Badri Razi. Dan siapakah yang membuat tandukan itu? Apakah gol sendiri ataupun ada tandukan daripada pemain Kelantan? Saya rasa tandukan daripada Ilioski di sana. Walaupun percubaan Badri Razi tidaklah kuat, bola yang pergi, tetapi mungkin ada deflection di sana. Kita boleh lihat di sini terdapat terkena terkena pemain pertahanan benteng pasukan Pulau Pinang, dan akhirnya bolanya dapat diselamatkan. Jadi itulah kesilapan yang dilakukan. Kita lihat bagaimana Ilioski yang dapat melepaskan diri, tidak dikawal, dan akhirnya mempunyai tugas mudah hanya untuk melakukan tandukan yang cukup mudah bagi yang menewaskan penjaga gol pasukan Pulau Pinang, iaitu Mawan Feruka. Ya, satu gol yang mudah, satu gol awal untuk pasukan Kelantan. Saya rasa gol yang amat penting untuk mereka. Dan kita boleh lihat bahawa terdapat kecederaan yang dihadapi oleh ketua pasukan Pulau Pinang, Muhammad Rafiuddin, apabila mungkin pelanggaran bersama Ilioski tadi. Jadi mengelirukan sebenarnya sepakan itu, kerana seperti apa yang anda sebut, berlaku deflection, dan disitulah timbulnya situasi yang agak kelam kabut. Dan walaupun berada di sana kapten pasukan Pulau Pinang sendiri, tetapi jelas bahawa Rafiuddin juga gagal kerana mungkin ketinggian yang ada pada Ilioski, space ataupun ruang yang diberikan itu memudahkan satu follow up yang baik daripada Ilioski. Kerana sekiranya beliau tidak membuat follow up tersebut, sudah tentu pasukan Kelantan tidak dapat mendahului pada minit-minit awal di separuh masa pertama ini. Jadi minit keempat kita lihat bagaimana pasukan Kelantan sudah pun mendahului pasukan Pulau Pinang dengan 1-0, sesuatu yang pastinya menggembirakan penyokong-penyokong mereka. Satu lagi asakan yang cuba dilakukan, tetapi kali ini berjaya dikawal dan akhirnya clearance dilakukan oleh pasukan Pulau Pinang. Jadi penguasaan permainan yang agak menarik daripada pasukan ataupun pemain-pemain Kelantan di minit-minit awal ini, apabila mereka dua kali diasak di minit-minit awal separuh masa pertama ini, tetapi bangkit semula, dan jaringan yang disempurnakan oleh pemain import mereka dari Yugoslavia, iaitu Ilioski, sekurang-kurangnya memberikan sedikit kelegaan sekarang ini kepada pemain-pemain mereka, dan tentulah kepada jurulatih mereka, iaitu K. Devon. Ya, satu kesilapan yang tidak harus dilakukan oleh pemain-pemain Pulau Pinang dengan memberikan sepakan percuma di luar kotak penalti kepada pasukan Kelantan, dan itulah padahnya apabila pasukan Kelantan menyempurnakan sepakan percuma tersebut. Jadi asakan yang dilakukan sebentar tadi memberikan sepakan percuma sekarang ini, dan inilah pemain, iaitu Fikri Omar, dan kawalan sekarang dilakukan oleh Cordoba dalam usaha untuk menggerakkan serangan. Satu hantaran yang menarik, cuba mencari Faiz, tetapi kawalan yang cukup kemas telah pun dilakukan oleh pemain-pemain Kelantan, kerana mereka tahu bahawa Muhammad Faiz Subri walaupun pemain muda, tetapi dia mempunyai kebolehan yang agak menarik sebenarnya untuk memberi
situasi yang cemas kepada penjaga gol Kelantan, iaitu Khairul Fahmi Chen. Ya, untuk perlawanan malam ini kita lihat bahawa pasukan Pulau Pinang menurunkan 4 atau 5 pemain muda dan diapit oleh beberapa pemain import, manakala untuk pasukan Kelantan perbezaan umur di antara kedua-dua pasukan ini. Sepakan percuma sekarang ini bagi pasukan Pulau Pinang. Satu delivery yang tidak baik daripada Cordoba akhirnya terlepas. Satu lagi kawalan yang cuba dilakukan oleh salah faham pula di antara dua pemain Kelantan, dan hantaran ke depan pintu gol. Satu situasi agak menarik, tetapi sayang sekali tandukan yang cuba dilakukan oleh Faiz tidak begitu tepat, dan akhirnya terlepas satu lagi peluang ataupun gerak serangan yang dilakukan. Kita lihat dalam tayang bagaimana kekasaran dua pemain mengasak Jonathan Luka, pemain yang berasal dari Brazil ini, dan mendapat sepakan percuma sekarang ini yang akan dilakukan oleh Jonathan McCain. Satu hantaran jauh terus ke depan pintu gol, tetapi agak sukar sekarang ini bagi pasukan Kelantan kerana kawalan yang sudah pun mula dikemaskan di barisan pertahanan pasukan Pulau Pinang. Cuba mengejar sekarang ini Mazlizam, tetapi gerakan bola yang terlalu kuat dibiarkan saja untuk sepakan gol kepada pasukan Pulau Pinang. Sayang sekali Muhammad Firdaus sudah pun tertewas dalam minit yang keempat tadi, hasil daripada jaringan yang dilakukan oleh Ilioski, berpunca daripada sepakan percuma yang dilakukan oleh Badri Razi, iaitu kapten bagi pasukan Kelantan. Satu lagi kekasaran dilakukan, nampaknya pemain ini iaitu Indra Putra Mahyudin sudah beberapa kali melakukan kekasaran dan juga asakan. Dia perlu berhati-hati. Satu true ball yang menarik, tetapi pengalaman yang ada kepada Khairul Fahmi membiarkan saja bola itu kerana tidak ada asakan sebenarnya yang dilakukan oleh Faiz Subri dan juga Jaf yang melakukan. Ya, Jeffrey Chiu, pemain berumur 19 tahun. Beliau adalah seorang pemain yang pantas, yang laju. Jadi mungkin kerana itulah beliau bermain sebagai lone striker di hadapan dan diambil oleh Fitri Omar dan juga Faiz Subri. Ini gerakan yang boleh membahayakan. Kita lihat satu hantaran yang tidak tepat yang dilakukan oleh Indra Putra sebentar tadi. Jadi mereka terpaksa menggerakkan semula serangan bagi pasukan Kelantan, tetapi ada asakan yang dilakukan oleh pemain Pulau Pinang, iaitu kemaharan. Jadi kita lihat bagaimana asakan yang dilakukan oleh beliau sebentar tadi, dan ini memberikan satu lagi sepakan percuma. Walaupun Badri Razi sebenarnya cuba mengawal situasi itu, keyakinan yang ditunjukkan oleh pemain-pemain barisan pertahanan pasukan Kelantan, terutamanya yang dikawal oleh Jonathan McCain. Satu lagi tolakan yang tidak berhasil, walaupun cuba mencari Jonathan Luka dan juga Dramani Tarore. Satu tackle lambat daripada Azmi Muslim. Dan ini merupakan penerima kad kuning yang pertama dalam perlawanan ini. Kita lihat sekali lagi bagaimana asakan yang dilakukan oleh beliau terhadap Ronaldo Lobo. Ya, satu tackle yang boleh dikatakan disengaja. Mungkin ia adalah satu tactical foul kerana pasukan Pulau Pinang cuba membuat satu asakan, satu serangan pantas. Jadi Muslim perlu berhati-hati kerana kita tahu corak permainan Muslim semua begitu sebenarnya, Lim, ya. Dan minit ke-11 beliau dilayangkan kad kuning pertama. Ya. Jadi agak bahaya juga untuk beliau kerana beliau bertindak sebagai defend untuk pasukan Kelantan. Kita tahu defense selalu akan membuat tackle-tackle keras ke atas pemain serangan. Sepakan percuma tinggi, tetapi kesemuanya terlepas, dan counter attack pantas yang cuba diatur sekarang ini. Kawalan yang cukup mudah bagi Luka. Hanya bergerak dengan selesa di kawasan sendiri Muslim Ahmad.
Satu kawalan yang terlepas dan mudah dikawal oleh Mas Nizam sebentar tadi. Satu lorongan yang agak menarik tetapi agak lambat sebenarnya Fitri Omar, dan akhirnya tindakan pantas dilakukan oleh Syahrul Azim untuk mengeluarkan bola dari kedudukan yang agak bahaya. Dan tadi adalah Fitri Omar. Satu lagi gerakan yang cuba diatur, dan apakah tetapi dia dapat melepaskan diri. Satu kedudukan yang agak menarik membuat hantaran, tetapi sayang sekali dalam situasi yang cukup menarik sebenarnya. Tetapi kita lihat bagaimana saya kira Cordoba yang gagal untuk mengawal hantaran itu dengan lebih sempurna. The first touch, the first ball itu yang mengecewakan dia. Satu gerakan yang baik daripada Jeffrey Chiu dapat melepasi Jonathan McCain saya rasa. Dan tetapi beliau tidak tamak cuba membuat satu hantaran kepada pemain salah seorang kepada satu percubaan daripada pasukan Kelantan daripada Indra Putra. Satu half volley yang cukup menarik. Kita lihat ulang tayang bagaimana Indra Putra Mahyudin hampir-hampir lagi dapat melakukan sesuatu yang menarik, tetapi half volley yang dilakukannya tinggi melepasi pintu gol. Jadi pemain sepakat percuma untuk pasukan Pulau Pinang. Kita lihat bagaimana Jonathan McCain sementara itu sedikit pembetulan. Plasy Ilioski sebenarnya berasal dari Masedonia. Dia tidak berpuas hati dengan apa yang dilakukan. Brandon Gunn agak marah sedikit dengan situasi itu, walaupun dia menjangkakan bahawa asakan sebenarnya dilakukan oleh kemarin. Ya, saya setuju dengan keputusan yang dibuat. Satu terjangan keras daripada belakang oleh Brandon Gunn. Jadi sepakan percuma sekarang ini bagi pasukan Pulau Pinang yang akan diambil oleh Muhammad Faiz Subri. Apakah dia boleh mencipta keajaiban melalui sepakan percuma ini? Kerana dia melakukannya ketika Pulau Pinang menewaskan pasukan Pahang 4-1. Faiz, tetapi pergerakan bola yang cukup mudah bagi Khairul Fahmi. Jadi dia gagal untuk mengulangi apa yang dilakukannya di Stadium Bandaraya di Pulau Pinang dalam perlawanan itu. Kawalan yang cukup mudah bagi pemain-pemain Pulau Pinang sekarang ini. Cuba mengawal keadaan permainan yang sudah pun melepasi minit yang ke-15. Kedudukan masih lagi Kelantan mendahului dengan 1-0 hasil jaringan yang dilakukan oleh Plasy Ilioski minit keempat separuh masa yang pertama. Satu lagi asakan yang cuba dilakukan, tetapi kawalan kemas yang dilakukan terhadap Traore menyukarkan beliau untuk mendapat ataupun bergerak dengan selesa, dan hantaran yang terlalu jauh, terlalu kuat dibiarkan saja oleh Fitri Omar dan dibiarkan saja oleh Khairul Fahmi. Ini kita lihat sekali lagi Faiz Subri, tetapi kali ini walaupun ada lencongan dalam sepakan percuma itu, tetapi mungkin sudah pun dapat dilihat dengan begitu jelas oleh Khairul Fahmi. Sekali lagi menarik sebenarnya sepakan yang dilakukannya. Betul. Tetapi sepakan itu tidaklah sekuat dan tidaklah kuat dan dapat dibaca sebenarnya oleh Khairul Fahmi dari awal lagi. Kawalan yang cuba dilakukan oleh Traore terlepas, dan ini satu lagi kedudukan yang menarik sekarang ini. Cuba mencari Indra Putra, terlepas, satu kedudukan yang agak menarik. Terlepas, dan itu dia peluang yang terbuka, tetapi sayang sekali. Itulah satu-satunya gerakan yang cukup menarik, tetapi kita lihat bagaimana sepakan yang dilakukan oleh Traore terlalu tepat ke arah pintu gol, tepat kepada penjaga gol, iaitu Muhammad Firdaus. Saya tidak percaya bagaimana Traore boleh membuat sepakan itu terus kepada penjaga gol pasukan Pulau Pinang, di mana kita boleh lihat bahawa gol itu dah terbuka luas. Satu-satu percubaan yang saya rasa pasti beliau akan mengingati sepanjang malam. Satu lagi hantaran, tetapi terlalu ke dalam sebenarnya, dan mudah bagi Khairul Fahmi.
Kalau kita lihat tim ya, sejarah Traore ketika beraksi dengan PDRM, dia merupakan penjaring gol terbanyak musim lalu dalam Liga Super, 19 gol. Tetapi apakah dia mula dalam perlawanan-perlawanan bersama dengan pasukan Kelantan ini, dia seolah-olah kehilangan the magic touch yang selalunya dikenali berada bersama dengan Traore. Ya, kerana apa yang saya lihat apabila beliau bermain untuk pasukan PDRM dan menjadi penjaring terbanyak, ketika itu beliau mempunyai seorang attacking midfield yang baik, iaitu Ali Ashfaq. Banyak membuat hantaran-hantaran kepada Traore. Dan untuk ketika beliau bermain dengan pasukan Kelantan, masih tidak ada pemain seperti apa yang dilakukan oleh Ali Ashfaq. Marah sedikit kalau kita lihat Azrul Ahmad. Hantaran yang tidak dapat dibaca dengan kemas oleh rakan-rakan. Dan Kelantan sekarang ini Syarul Azim kembali semula kepada Syarul Azim, tetapi hantarannya tidak kemas, tidak tepat kepada rakan, akhirnya terlepas. Clearance dilakukan oleh pemain-pemain Pulau Pinang. Rasakan ataupun hantaran jauh yang dilakukan oleh kemarin. Ini gerakan yang menarik sekarang ini cuba diatur oleh pasukan Pulau Pinang, gerakan daripada Mazlizam Muhammad, dan sekarang ini dibantu oleh rakan-rakan yang lain. Tolakan ke belakang yang dilakukan oleh Muhammad Jafri Chu, dan akhirnya mudah saja dikawal. Dan sekali lagi Traore berusaha, tetapi dia adalah pergerakan yang agak terhad daripada Dramani Traore, walaupun dia diberi peluang yang kedua dan berpeluang sekarang ini untuk mengatur satu lagi serangan bagi karena Kelantan. Hantaran-hantaran pendek yang dilakukan dan dorongan yang cuba dilakukan oleh Indra Putra Mahyudin pula terkandas sekali. Beliau cuba membuat satu true ball kepada Jonathan Luka. Sekali lagi dikawal oleh Mas Nizam. Sementara itu kita lihat pergerakan Matias Cordoba juga tidak begitu menjadi untuk membantu barisan tengah bagi pasukan Pulau Pinang. Kelekaan dilakukan tadi oleh Prenurgan, tetapi nasib baik terselamat situasi itu. Tetapi ada kekasaran yang dilakukan terhadap pemain Pulau Pinang yang sekarang ini menghadapi sedikit kecederaan, yaitu Jafri Chu. Kita lihat ini larian yang dilakukan oleh Faiz. Apa yang saya lihat good tackle daripada sana, beliau mendapat bola tersebut. Cuma agak keras, tetapi pengadil perlawanan meneruskan perlawanan. Satu lagi asakan yang cuba dilakukan, dan kali ini pengadil tidak memberi peluang yang kedua hasil daripada kekasaran yang dilakukan oleh pemain ini, yaitu Traore. Sekali lagi kita lihat percubaan daripada Traore di sini, bagaimana beliau melepaskan peluang tersebut. Keadaan dan kredit harus diberikan kepada Muhammad Firdaus kerana dapat menyelamatkan bola tersebut. Mungkin the speed of the ball agaknya Lim, dan juga kekuatan sepakan itu sebenarnya yang membolehkan Muhammad Firdaus menyelamatkan situasi itu. Tetapi apapun, mereka cuba sekali lagi untuk mengatur serangan, tetapi sudah pun jelas bahawa Traore sudah pun berada pada posisi offside, walaupun dia tidak berpuas hati dengan keputusan yang dibuat oleh pembantu pengalih, iaitu Ahmad Faizal Mahmud. Apa kita lihat mungkin sebenarnya tidak offside, mungkin hanya sedikit saja, tetapi beliau agak tertekan sebenarnya Syikawi, kerana beliau sebagai penjaring terbanyak pada musim lalu. Dan setakat ini satu percubaan daripada pasukan Pulau Pinang, dan kemarin satu rembatan kaki kiri daripada beliau. Dan berbalik kepada Traore, kita tahu ini Lim hanya menjaringkan satu gol, iaitu ketika Kelantan menewaskan PDRM. Dan setelah itu penyokong-penyokong pasukan Kelantan ingin beliau berbuat lebih daripada itu, dan beliau melepaskan peluang tadi, di mana beliau seharusnya dapat menjaringkan gol kedua peribadi beliau. Satu lagi hantaran yang menarik Indra Putra, tetapi kawalan kemas sudah pun dilakukan di sana oleh Mas Lizam Muhammad. Permainan yang sudah pun hampir masuk ke minit yang ke-22 ini. Satu hantaran jauh yang dilakukan oleh Jonathan McCain, dan ini satu lagi gerakan yang cuba diatur melalui Iliowski, tetapi kali ini kepantasan Muhammad Firdaus keluar untuk menyelamatkan keadaan sebelum bola itu sampai kepada Dramani Traore.
Jadi jelas bahawa Kelantan juga mengendurkan sedikit corak permainan mereka sekarang ini. Sudah mula melakukan kesilapan hantaran-hantaran yang tidak tepat kepada rakan dan sebagainya. Sementara itu pasukan Pulau Pinang juga sekarang ini sedang berusaha untuk menyusun gerakan-gerakan serangan, tetapi nampaknya mudah dipatahkan, terutamanya di barisan tengah ataupun midfield. Tidak ada rakan, itulah antara kesilapan yang dilakukan, gerakan-gerakan understanding yang tidak begitu menjadi di kalangan pemain-pemain mereka. Matias Cordoba yang saya katakan agak tenggelam juga corak permainannya. Ini satu hantaran yang cukup menarik, tidak offside sebenarnya, berhadapan dengan penjaga gol, tetapi lihatlah bagaimana percubaan yang dilakukan sebentar tadi cukup mengecewakan. Satu-satunya kedudukan yang cukup baik saya kira bagi pasukan Pulau Pinang melalui pemain yang kita lihat. Ya. Sayang sekali kerana ini apa yang saya lihat ni berbalik kepada pengalaman pemain sendiri. Ya, Muhammad Jafri ya. Satu placing yang terlalu tinggi dan beliau tidak dikejar oleh sesiapa, dan sebelum itu kita boleh lihat bahawa back four pasukan Kelantan cuba membuat perangkap offside dan salah seorang pemain tidak push up dan Jonathan Makin sudah berada di atas. Ya. Jadi ini kesilapan yang tidak harus terjadi kepada back four pasukan Kelantan. Jadi satu peluang yang cukup baik sebenarnya terhidang kepada Muhammad Jafri, walaupun dia ada option mungkin Lim ketika itu, kerana Muhammad Fitri juga berada pada satu kedudukan yang tidak dikawal ketika itu. Tetapi asalkan sekarang ini daripada pasukan Kelantan agak sukar untuk melepaskan diri, asalkan ataupun kawalan-kawalan kemas yang dilakukan. Tetapi Kelantan masih lagi berusaha sekarang ini. Syarul yang berada bersama-sama dengan Telori yang cuba melakukan asakan, tetapi berada di sana Indra Putra Mahyudin sekali lagi melakukan kekasaran dan sekali lagi menggagalkan serangan yang cuba dilakukan oleh pasukan Kelantan. Kita lihat bagaimana dua pemain cuba mengawalnya, tetapi lihatlah bagaimana dia menarik baju pemain Pulau Pinang, iaitu Mafri Balang sebentar tadi. Ya, pasukan Pulau Pinang mensisihkan peluang keemasan mereka tadi. Ya. Jika tidak mungkin keputusan sudah berubah. Dan bukan senang untuk mereka mendapat peluang segitu bermain di tempat lawan. Betul. Bermain dengan pasukan Kelantan. Hantaran ke dalam yang dilakukan oleh Syarul Azim, tetapi kawalan yang tidak kemas sebenarnya daripada luka akhirnya terlepas begitu sahaja. Dan pemain ini iaitu Mafri Balang terpaksa bekerja keras di barisan pertahanan. Satu lagi tolakan yang agak bahaya, tetapi Terori berada pada satu kedudukan yang agak jauh untuk membuat asakan pada hantaran yang dilakukan oleh pemain Pulau Pinang sebentar tadi. Satu lagi gerakan yang cuba diatur melalui luka. Ini dia, satu hantaran yang cukup baik, tetapi sayang sekali lagi Terori sudah pun ataupun pemain ini sebenarnya sudah pun berada pada kedudukan offside. Luka sebenarnya kita lihat di gambar sekarang ini. Ilioski sudah pun berada pada posisi offside. Ya, satu idea yang baik daripada dua-dua pemain ini, bermain 1-2, tetapi mungkin beliau agak terlalu cepat bergerak. Jadi kombinasi yang agak menarik, terutamanya Ilioski dan yang menggerakkan serangan iaitu Luka. Sementara itu sayang sekali Traore mungkin kerana kawalan yang cukup rapi dilakukan terhadap pergerakan beliau, itu yang memberi kesukaran kepada sesuatu yang ingin dilakukan oleh Traore dalam separuh masa yang pertama ini. Walaupun dia mendapat satu peluang yang cukup menarik, tetapi gagal untuk melakukan penyudah yang diinginkan. Jonathan Makin juga, saya kira antara pemain pertahanan yang cukup menarik bagi pasukan Kelantan ini. Mereka memerlukan pemain yang berpengalaman seperti beliau untuk mengemudi barisan pertahanan. Sekali lagi asakan yang cuba dilakukan. Kali ini Traore ada space, ada ruang bagi beliau untuk melakukan sesuatu, tetapi lambat. Masih lagi cuba mengawal, dorongan yang agak menarik sekarang ini, tidak offside. Masih lagi mencuba sekarang ini satu hantaran ke depan pintu gol.
sayang sekali. Cuba kita lihat position ataupun kedudukan kepada Traore. Kecewa K. Devon. Walaupun satu lagi peluang yang terbuka sebenarnya, hasil daripada gerakan yang cukup menarik. Kita lihat bagaimana hantaran yang tepat dilakukan oleh Ilioski. Dia tidak dikawal sebenarnya, dan sayang sekali dia gagal untuk melepaskan satu tandukan yang lebih kemas, tepat untuk menewaskan Muhammad Firdaus. Ya, sekali lagi Traore mempersia-siakan peluang dan beliau tidak dikawal, beliau mendapat free header. Ya. Dan tetapi ada seorang pemain Pulau Pinang iaitu Mazlizam, sekurang-kurangnya beliau memberi satu challenge kepada Traore. Mungkin itu yang menyebabkan tandukan beliau tersasar. Jadi sudah ada dua peluang yang cukup baik kepada Traore, tetapi kedua-dua peluang itu masih lagi gagal untuk diterjemahkan pada jaringan gol. Mudah dikawal oleh Muhammad Syarul Azim bersama-sama dengan rakannya Jonathan McCain di barisan pertahanan, dan di sana dibantu oleh Muslim Ahmad. Tidak ada masalah setakat ini, walaupun kadang-kadang berlaku kelekaan di barisan pertahanan. Ada kelompongan sebenarnya, dan hampir-hampir lagi dihukum oleh Muhammad Jafri Chu apabila dia hanya berhadapan dengan penjaga gol. Khairul Fahmi gagal untuk melakukan satu sepakan yang tepat ke arah pintu gol. Ya, pasukan Pulau Pinang harus lebih berhati-hati dengan pertahanan mereka. Mereka tidak mahu membuat kesilapan, sekali lagi membenarkan pasukan Kelantan mencari gol kedua. Kerana apa yang saya lihat, sebenarnya pasukan Kelantan boleh mendahului dengan 3 gol. Hantaran jauh yang dilakukan oleh Muhammad Fitri, tetapi terlalu jauh lah untuk dilakukan sesuatu oleh Muhammad Jafri Chu. Jadi mudah saja bagi Khairul Fahmi Cemal. Hampir masuk ke minit yang ke-30 sekarang ini, permainan dalam separuh masa yang pertama. Yang memisahkan kedua-dua pasukan ini adalah jaringan yang dilakukan oleh Ilioski dalam minit yang keempat separuh masa yang pertama. Dan selepas itu, walaupun peluang demi peluang terhidang, terutamanya kepada Dramani Traore, tetapi sayang sekali dua peluang keemasan yang diperoleh oleh Traore gagal untuk diterjemahkan kepada jaringan gol. Kalau tidak, mungkin kedudukan pasukan Kelantan akan menjadi lebih selesa separuh masa yang pertama ini. Tapi mereka masih lagi berusaha sekarang ini, dikejar oleh Ilioski, tetapi akhirnya mudah dikawal oleh pemain Pulau Pinang untuk mententeramkan sedikit keadaan. Tidak offside pemain ini, jadi dia masih lagi mengawal sekarang ini. Jafri dibiarkan dan akhirnya terlepas, walaupun cuba melakukan dummy tadi Fitri Omar, tetapi agak jauh bagi kemarin, dan akhirnya terlepas peluang yang terhidang. Mana perginya Faiz Subri, Din? Kalau kita lihat, mungkin dia lebih banyak bergerak di bahagian tengah sekarang. Ya, kerana apa yang kita lihat bahawa pemain Pulau Pinang dari segi permainan mereka tidak banyak berlaku di bahagian tengah. Jadi banyak hantaran dibuat daripada bahagian pertahanan. Ya. Jadi mungkin disebabkan itu Faiz Subri jarang mendapat bola. Betul. Kerana beliau bertindak di bahagian kanan. Jonathan McCain merencanakan semula Traore, dan sekali lagi cuba menggerakkan serangan sekarang ini. Brandon, satu hantaran yang agak menarik tetapi berjaya ditanduk keluar, tetapi masih lagi mengatur serangan. Cantik gerakan ini Traore. Apakah boleh melakukan sesuatu? Sekali lagi dalam situasi yang agak sukar, dia terlepas untuk meledakkan satu lagi sepakan yang lebih padu. Kita lihat satu lorongan yang cukup menarik sebenarnya yang dilakukan oleh Indra Putra. Ya, saya rasa Ronaldo Lobo sudah membaca apa yang hendak dilakukan oleh Traore di sana. Kita lihat Indra dapat mendapat bola daripada Brandon dan membuat cuba bermain 1-2, dan Traore membuat satu turning, membuat satu rembatan kaki kiri, dan dapat dihalang oleh Lobo. Jadi membias di sebelah kanan pintu gol, memberikan sepakan penjuru sekarang ini bagi pasukan Kelantan. Satu lagi situasi yang harus dipergunakan sebaik-baiknya oleh pasukan Kelantan. Satu delivery yang agak menarik, tetapi sekali lagi Traore terlepas. Peluang sekali lagi bagi pasukan Kelantan, masih lagi melakukan rasakan, dan masih lagi melakukan percubaan. Sekali lagi diselamatkan oleh Muhammad Firdaus untuk seketika, dan rembatan dari jarak jauh yang dilakukan oleh Indra Putra juga tidak begitu kencang, dan akhirnya terselamat juga pasukan Pulau Pinang buat seketika. Jonathan McCain pula sekarang ini, satu hantaran tinggi, hantaran lintang yang dilakukan dapat dikawal. Traore sekarang ini
memperlahankan semula serangan, terpaksa menolak ke belakang. Satu kedudukannya menarik. Walaupun sekali lagi pintu gol sebenarnya sudah pun terengah luas, tetapi sayang sekali Lioski gagal untuk melakukan penyudah yang diharap-harapkan oleh penyokong Kelantan. Kita lihat mempercaya melakukan tandukan, tetapi angle itu agaknya mungkin sedikit sempit. Ya, bermulanya di sini ya, kita lihat bahawa Tauri sekali lagi terlepas peluang dan kemudian Azmi Muslim Ahmad cuba membuat satu rembatan, tetapi dapat kepada Badri, dan Indra membuat satu rembatan daripada luar, dapat ditampan. Dan akhirnya bola itu pergi kepada Jonathan McCain dan membuat satu crossing. Dan sekali lagi pasukan Kelantan tidak dapat mencari gol kedua mereka. Saya tidak tahu berapa kali pasukan Kelantan ingin mempersia-sia peluang mereka pada malam ini. Ya, itu sesuatu yang perlu diberi perhatian yang serius oleh Devon sebenarnya. Dan tandukan terakhir daripada Jonathan Luka sebenarnya tersasar. Okey. Satu lagi hantaran ke depan pintu gol. Satu lagi rembatan, tapi kali ini kesalahan sudah pun dilakukan oleh Traore, sudah pun dapat dikesan oleh pengadil, dan tiupan whistle sudah pun dibunyikan. Walaupun Brandon cuba melakukan percubaan sebentar tadi. Ya, satu masalah besar kepada pasukan Pulau Pinang dengan kelonggaran bahagian pertahanan mereka. Walaupun mereka agak kompak di bahagian pertahanan, tetapi masih kerana pasukan Kelantan apabila mereka menyerang, ramai pemain-pemain memberi support yang secukupnya. Diterima tandukan yang sukar dilakukan sebentar tadi oleh Fitri. Satu lagi hantaran tinggi jauh ke depan pintu gol, tetapi kali ini sukar bagi Traore untuk membaca gerakan yang cuba diatur. Baru semula kepada Traore, menunggu rakan-rakan naik ke atas, dan ada pemain-pemain Kelantan. Gol cantik hari ini. Jaringan yang dilakukan daripada dua kotak penalti, satu lencongan yang cukup menarik sebenarnya, dan akhirnya satu sepakan. Satu jaringan yang mudah sebenarnya apabila apa yang kita lihat Syikawi. Saya rasa jaringan daripada Ilioski tidak dikawal dan mendapat ruang. Tidak ada orang yang cuba membuat halangan di hadapan beliau, dan satu placing ke bahagian kiri gol, dan saya rasa Muhammad Firdaus tidak dapat membuat apa-apa, telah mencuba sedaya upaya. Kita lihat bagaimana satu sepakan yang cukup menarik daripada Ilioski, dan dia menjaringkan gol yang kedua sekarang ini. Itu dia satu sepakan kaki kanan yang amat mengelirukan Muhammad Firdaus, dan dia merayakan kejayaannya menjaringkan gol yang kedua bagi pasukan Kelantan minit yang ke-35. Jadi begitu menarik sekali corak permainan Ilioski. Walaupun Traore sedikit menghampakan, tetapi dia yang menyelamatkan keadaan. Satu lagi serangan yang cuba mencari Indra Putra, tetapi kali ini berjaya dikeluarkan oleh pemain Pulau Pinang untuk menyelamatkan keadaan. Brandon minta tadi, tetapi asakan yang dilakukan oleh pemain Pulau Pinang, kekasaran yang dilakukan terhadap Zarul Fitri, memberikan satu lagi sepakan percuma sekarang bagi pasukan Kelantan. Ya, minit ke-36 perlawanan, dan saya boleh lihat body language daripada pemain-pemain Pulau Pinang seperti mereka sudah putus asa. Jadi kita tumpukan perhatian Lim kepada sepakan percuma ini, Indra Putra, tetapi mungkin delivery yang tidak begitu baik, dan clearance berjaya dilakukan oleh pemain-pemain Pulau Pinang yang berada pada kedudukan yang agak mencemaskan sekarang ini. Asakan demi asakan dilakukan oleh pasukan Kelantan, penguasaan yang boleh dikatakan cukup menarik yang dilakukan oleh pemain-pemain Kelantan, dan mereka akhirnya berjaya menjaringkan gol yang kedua melalui pemain yang sama, iaitu Blazi Ilioski. Gol yang pertama minit ke-5, dan minit ke-35 dia menjaringkan gol yang kedua. Iaitu dia Faiz Subri dikasari oleh Brandon Gunn. Ya. Inilah baru kita melihat pergerakan daripada Faiz Subri yang saya kira agak tenggelam corak permainannya dalam separuh masa yang pertama ini. Sekali lagi mengharapkan hantaran jauh yang dilakukan, tetapi akhirnya berjaya ditarik keluar oleh Syarul Azim.
untuk memberikan sepakan penjuru sekarang ini bagi pasukan Pulau Pinang yang perlu mencari sekurang-kurangnya satu gol dalam separuh masa yang pertama ini kalau mau menghidupkan tentangan mereka dalam separuh masa yang kedua nanti. Ya, betul. Jadi apakah sepakan penjuru ini akan dapat memberikan sesuatu yang positif kepada pasukan Pulau Pinang? Sama-samalah kita tumpukan perhatian sepakan yang dilakukan sebentar tadi agak kelam kabut di barisan pertahanan. Matias Cordoba yang mengambil sepakan penjuru itu. Bani Razi coba menggerakkan semula serangan di bahagian tengah. Lihatlah bagaimana space yang ada, tetapi sekali lagi lorongan yang cuba dilakukan tidak menjadi kali ini, walaupun Traore sudah pun berada di sana mengharapkan sesuatu yang lebih menarik, dan akhirnya kawalan yang dilakukan oleh Lioski juga tidak kemas. Jonathan Luka yang tidak kemas dan akhirnya terlepas peluang itu. Mafi Balang sekali lagi gerakan yang coba diatur Fitri Omar, tetapi kali ini Fitri Omar pula melakukan satu asakan yang keras dan dia menjadi penerima kad kuning yang kedua dalam perlawanan setakat ini. Satu untuk pasukan Kelantan dan baru saja tadi Fitri Omar pula dilayangkan kad kuning kerana melakukan asakan yang cukup keras sebenarnya terhadap Jonathan Luka. Ya, satu terjangan keras dan satu skill yang baik daripada Jonathan Luka di sana. Sekali lagi kawalan kemas yang dilakukan terhadap Traore, menyukarkan pergerakan yang cuba dilakukan Mas Nizam. Kemarin satu hantaran jauh dan bersarangan saja Fitri Omar cukup mudah dikawal oleh Jonathan McKean. Kali ini kesilapan pula yang dilakukan dan terlepas, walaupun dia cuba mengejar sebenarnya, tetapi mungkin agak kuat sedikit, jadi gagal Luka untuk mengawal situasi itu. Asakan yang cuba dilakukan Cordoba, tetapi sayang sekali tolakan yang gagal dibaca oleh rakan-rakan yang lain. Apakah Kelantan akan dapat melakukan sesuatu yang menarik sekarang ini? Hampir masuk ke minit yang ke-40 separuh masa yang pertama. Masih lagi kawalan yang dilakukan. Traore mencari ruang sekarang ini, berjaya melepaskan diri. Traore akhirnya melakukan rembatan kaki kiri, tetapi sekali lagi lemah percubaan yang dilakukan oleh Traore. Dia berhadapan dengan Mas Nizam, tetapi berjaya sebenarnya menewaskan Mas Nizam. Kita lihat di sini dia berjaya dan kita lihat bagaimana percubaan yang dilakukan oleh Traore terlalu jauh daripada sasaran. Ini satu lagi peluang sebenarnya yang diperoleh oleh Traore. Lihatlah pintu gol yang sudah pun terbuka, tetapi tolakan yang lemah dan mudah bagi Muhammad Firdaus untuk menyelamatkan keadaan, dan ini lagi tandukan yang diperoleh oleh Traore juga terlepas. Ya, kita boleh lihat bahawa terdapat 4 percubaan oleh Traore dan sekurang-kurangnya dapat menjadikan 2 gol di sana, tetapi beliau terlepas ke 4 percubaan peluang daripada beliau sendiri. Asakan yang mudah saja dipatahkan oleh pasukan ataupun pemain-pemain Kelantan. Asakan yang coba dilakukan oleh Pulau Pinang. Cordoba berusaha sekarang untuk menggerakkan semula serangan. Faiz Sobri, dia perlu melakukan sesuatu, masih lagi mengawal Faiz Sobri. Jelas beliau dijatuhkan dan sepakan percuma sekarang ini bagi pasukan Pulau Pinang. Dan ini satu lagi peluang yang mungkin menarik. Kita lihat bagaimana asakan yang dilakukan oleh Zarul Fitri terhadap Faiz Sobri dan memberikan satu lagi sepakan percuma. Satu lagi peluang bagi anak muda ini untuk melakukan sesuatu yang mungkin boleh menggembirakan penyokong-penyokong Pulau Pinang. Saya difahamkan ada lebih kurang 200 saja penyokong Pulau Pinang berada di Stadium Sultan Muhammad keempat ini. Ya, dan di sini saya lihat bahawa Matias Cordoba akan mengambil sepakan ini, ya, kerana ia agak terlalu dekat untuk Faiz Sobri membuat rebatan. Lalu Fahmi memberi arahan kepada benteng yang dibina di depannya supaya lebih kemas. Cordoba, sepakan yang tidak begitu tinggi, akhirnya terkena salah seorang pemain
pasukan Kelantan yang buat benteng. Satu lagi kesilapan yang hampir-hampir dilakukan sebentar tadi oleh Luka, dan hampir-hampir lagi memberi peluang kepada Muhammad Jafri untuk melakukan asakan. Jadi apa yang saya ingin tahu, adakah pasukan Pulau Pinang akan membenarkan pasukan Kelantan mencari gol ketiga mereka? Kerana sekiranya pasukan Kelantan dapat menjaringkan gol ketiga, saya rasa pemain ini sudah boleh dikatakan tamat di separuh masa pertama, dan agak sukar untuk pasukan Pulau Pinang mengejar semula. Lebih kurang 3 minit saja lagi masa sebenar dalam separuh masa yang pertama ini, tidak termasuk masa tambahan. Traore tetapi terlalu jauh untuk dikejar, akhirnya terlepas. Indra Putra cantik, tetapi Traore sudah agak teragak-ragak sebenarnya, dan akhirnya terlepas gerakan yang cuba diatur. Kemarin satu hantaran jauh yang menarik sekarang ini, Faiz Subri melakukan hantaran lintang, tetapi sudah pun bersiap sedia Jonathan McLean mengeluarkan bola dari kawasan bahaya. Cordoba sekarang ini bagi pasukan Pulau Pinang. Dia dibantu sebentar tadi oleh Fitri Omar. Hantaran yang melia saya kira, dan mempersia-siakan satu lagi gerakan yang cuba diatur oleh pasukan Pulau Pinang. Sekali-sekala kita melihat pasukan Pulau Pinang membuat serangan pantas, agak bahaya juga. Saya masih rasakan yang pasukan Pulau Pinang masih lagi boleh cuba mencari gol pertama mereka dan memberi tentangan kepada pasukan Kelantan, kerana saya tidak ingin mereka putus asa apabila ketinggalan 2-0 di separuh masa pertama nanti. Jadi tidak banyak yang diuji kepada penjaga gol ini, iaitu Khairul Fahmi, penjaga gol kebangsaan, walaupun dia menghadapi satu momen yang agak mencemaskan apabila percubaan ataupun berhadapan dengan Muhammad Jafri dalam separuh masa yang pertama, 1-1, tetapi Muhammad Jafri gagal untuk menyempurnakan sepakan itu, walaupun hanya ketika itu berhadapan dengan Khairul Fahmi. Dan bagi saya itu sajalah momen yang mungkin mencemaskan pintu gol pasukan Kelantan. Kali ini Traore telah dikasari oleh pemain yang sentiasa membayanginya, yaitu Mas Nizam Muhammad, dan mereka mendapat satu lagi sepakan percuma. Kita lihat, kita boleh lihat bahawa Traore sebenarnya agak bersahaja saja apabila cuba mengejar bola tersebut. Jadi satu lagi peluang di minit-minit terakhir ini kepada pasukan Kelantan. Apakah mereka dapat menyempurnakan sesuatu? Tetapi akhirnya terlepas begitu saja, dan saya kira mereka mendapat sepakan penjuru hasil daripada apa yang dilakukan oleh pemain Pulau Pinang mengeluarkan bola itu dari kawasan bahaya. Jadi cuma 2 minit masa tambahan dalam separuh masa yang pertama ini. Jadi masih ada masa sebenarnya bagi pasukan Kelantan, seperti yang anda katakan, untuk sekurang-kurangnya menambah satu lagi jaringan gol. Dan kita lihat bagaimana McCain sudah pun naik ke atas sekarang ini. Apakah akan ada sesuatu yang menarik, delivery yang agak menarik, dan peluang sekarang ini bagi pasukan Kelantan. Brandon, kesilapan pula yang dilakukan Muhammad Rafiuddin, ataupun Muslim Ahmad sebenarnya, pemain back. Satu rempatan yang melia sekali lagi daripada pemain Indra Putra Mahir. Satu setting daripada Badrul Razi di sana, dan beliau mengambil masa untuk membuat rempatan tersebut, tetapi tersasar juga daripada Indra. Datuk Sri Vida tentunya gembira dengan apa yang berlaku sekarang ini, walaupun kelihatan wajahnya agak serius, tetapi di dalam hati kecilnya saya kira mungkin dia berpuas hati juga dengan prestasi yang ditunjukkan oleh pemain-pemain Kelantan setakat ini, walaupun dihidangkan banyak peluang sebenarnya, walaupun mendahului dengan 2-0, tapi seperti kata Lim, kalau Traore dapat menyempurnakan peluang-peluang yang terhidang itu, mungkin kedudukan ini sudah lama berubah. Sekali lagi, seolah-olah kekasaran dilakukan terhadap Luka, dan satu lagi percubaan dia kali ini dilakukan oleh Syahrul Azim. Jadi nampak menarik juga, Lim, kalau kita lihat pemain-pemain barisan pertahanan juga nampaknya berani naik ke atas untuk membantu barisan serangan mereka. Tetapi mereka tidak harus leka dan membenarkan pasukan Pulau Pinang menjaringkan gol sekiranya mereka mahu menang di tempat sendiri.
Yoski yang menjaringkan 2 gol sekarang ini bagi pasukan Kelantan. Mungkin ada harapan untuk mencatatkan jaringan hat-trick, siapa tahu. Jadi itu dia tiupan whistle panjang sudah pun dibunyikan oleh Suhaimi Ahmad Hassan, pengadu pada malam ini untuk menamatkan permainan ini. Jadi 2 jaringan yang cukup menarik daripada Blase Ilioski bagi pasukan Kelantan. Minit ke-5 dan kemudiannya minit yang ke-35 sudah cukup sebenarnya buat setakat ini untuk meletakkan pasukan Kelantan pada kedudukan yang agak selesa separuh masa yang pertama ini, mendahului pasukan Pulau Pinang dengan 2-0. Peluang demi peluang diperoleh oleh Traore, tetapi beliau gagal untuk menyempurnakan peluang yang dihidangkan. Jadi mereka harus berterima kasih pada pemain ini, iaitu Ilioski yang meletakkan Kelantan sekarang ini mendahului Pulau Pinang dengan 2-0. Pemain ini boleh menjaringkan gol, tetapi mungkin disebabkan tenaga muda, jiwa muda yang membuatkan agak sedikit gugup pada hadapan 1-1. Belum cukup pengalaman mungkin. Jom kita saksikan bagaimana 2 jaringan yang dilakukan oleh pasukan Kelantan di separuh masa yang pertama. Tetapi sebelum itu kita lihat dulu bagaimana statistik perjalanan cerita di antara pasukan Kelantan dan juga Pulau Pinang. Ada